Hai dan Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Pusat Tuition Genius. So, hari ini kita akan revise ataupun belajar tentang bab 1 form 4 yaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Oke, pertama sekali kita kena kenal apakah itu ungkapan kuadratik, apakah ciri-ciri untuk ungkapan kuadratik. So, ini adalah ungkapan kuadratik. X kuasa 2 tambah BX tambah C. X ini dan X ini kita panggil pemboleh ubah. Itulah maksud fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab ada satu jenis sahaja pemboleh ubah yaitu X. Oke, seterusnya kita kena tahu juga A, B, dan C. Apa tuh huruf A, B, dan C? A, B, dan C itu adalah semuanya pemalar. Oke. So, untuk E ini sebenarnya pekali. Cuma E adalah pekali untuk X kuasa 2, manakala B adalah pekali untuk X. Oke, E, X kuasa 2, B, X. So, untuk E ini, ciri-cirinya adalah, paling penting, E tidak boleh sama dengan sifar ataupun kosong. Tidak boleh kosong. Oke. Manakala B dan C, oke, teacher tunjuk macam ini, boleh sama dengan kosong. Kiranya B dan C ini boleh juga nomor kosong. Apa yang tidak boleh nomor kosong atau sifat adalah E. Sebab kenapa tidak boleh sifat? Contoh, oke. E kita adalah sama dengan kosong. So, sekiranya kita keluarkan di sini kan, E X kuasa 2. Di mana E kita adalah kosong. Maka kosong darab X kuasa 2. Kosong darab X kuasa 2. Apa-apa nomor ataupun satu pemboleh ubah yang mendarab dengan kosong, maka dia akan jadi kosong. Itu kita boleh kaitkan dengan ungkapan kuadratik, di mana ungkapan kuadratik ini kuasa tertinggi dia wajib kuasa 2 sahaja. So, kalau kita darab kosong dengan X kuasa 2, hilanglah X kuasa 2. So, hilangnya X kuasa 2, maka tidaklah melengkapi ciri-ciri ungkapan kuadratik. Oke. Untuk pahamkan lagi, teacher akan bagi ciri-ciri dia dalam bentuk ayat lah. Oke. So, ciri-ciri utama pertama adalah ungkapan kuadratik mesti mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Oke, PU ini adalah pemboleh ubah tau. Teacher kasih pendek. Pemboleh ubah sahaja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kuasa tertinggi pemboleh ubah itu, kalau dalam case ini adalah pemboleh ubah kita tadi X kan. Kuasa tertinggi pemboleh ubah itu ialah 2. Nampak sini? 2. Oke, kalau teacher besar. Oke, kuasa tertinggi PU itu ialah 2.
Oke, so untuk yang first kali ungkapan kuadratik itu sahaja perkara-perkara utama yang kita perlu tahu. Selepas ini kalau ada apa-apa tambahan nanti teacher akan mention juga dalam video ini. So, teacher ulang balik, ungkapan kuadratik selalunya bentuk am-nya adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Di mana pemboleh ubahnya hanya satu, yaitu x. A, B, C ini adalah satu kali ataupun nomor. Nah, syarat untuk ungkapan kuadratik ini, E tidak boleh sama dengan kosong. Nah, sebab apa? Teacher sudah terang tadi. Boleh ulang balik video. Kuasa tertinggi piu itu ialah 2. Nah, piu kita tadi ataupun pemboleh ubah adalah X. Kuasa tertinggi mesti 2. Selain 2, kita tidak boleh anggap itu sebagai ungkapan kuadratik. Oke, ungkapan kuadratik kuasa tertinggi 2 saja. Bukan 3, bukan selain 2. Sekarang kita akan mengenal pasti ungkapan kuadratik dalam satu piu ataupun pemboleh ubah. Oke. So, untuk mengenal pasti satu ungkapan itu adalah ungkapan kuadratik ataupun bukan ungkapan kuadratik, kita kena rujuk balik ciri-ciri utama untuk ungkapan kuadratik yang kita sudah belajar tadi. Oke? Oke. Untuk soalan E, 12 tolak 3x kuasa 2. Nah, ini macam mana nih? Oke, macam teacher kata tadi, kita kena rujuk ciri-ciri utama ungkapan kuadratik. Yang pertama, ungkapan kuadratik tersebut mesti mempunyai satu piu sahaja ataupun pemboleh ubah. Oke, kita cek sini. 12 tidak mempunyai piu. Nah, 3x kuasa 2. So, kita ada piu di sini. Piu kita adalah x untuk ungkapan ini. Oke. So, untuk ciri-ciri utama yang pertama, kita boleh tik ada sudah. Oke, next kita cek kuasa tertinggi piu itu ialah 2. Oke, kita cek piu kita ini dan kuasa tertingginya adalah 2. Maka ungkapan untuk E ini yaitu 12 tolak 3x adalah satu ungkapan kuadratik. Oke. Oke, now kita akan buat soalan B. Nah, sama juga proses dia macam tadi. Kita kenal pasti dahulu sama ada ungkapan itu mempunyai satu piu sahaja dan mempunyai kuasa tertinggi yaitu 2 ataupun tidak. Nah, kita cek. Ungkapan ini ada satu piu sahaja kah ataupun tidak? Kita tengok nih ya. Pemboleh ubah, pemboleh ubah. Nah, kedua-dua pemboleh ubah yang wujud adalah sama, yaitu X. Maka untuk E ini mempunyai satu piu sahaja, pas. Oke, next kita cek. Kuasa tertinggi piu itu ialah 2. Nah, macam mana nih? Oke, kita cek piu, kita cek pemboleh ubah tersebut punya kuasa. Nah, jeng-jeng 3. So, adakah X kuasa 3 ini menepati ciri-ciri utama ungkapan kuadratik? Tidak, karena kuasa tertinggi piu itu mesti 2. Oke, so untuk B ini bukan ungkapan kuadratik. Oke, soalan last yaitu C, X kuasa 2 tambah 5Y kuasa 2 tambah 6X tolak 1. Oke, adakah ungkapan ini ungkapan kuadratik ataupun tidak? Nah, kita cek dahulu. X, tiba-tiba ada Y. Nah, lebih daripada satu pemboleh ubah. Maka memang bukan ungkapan kuadratik. Oke, so C ini bukan ungkapan kuadratik. Settle. Now kita akan coba menulis ungkapan kuadratik dalam bentuk am, yaitu EX kuasa 2 tambah BX tambah C. Nah, dan soalan minta tentukan nilai E, B, dan C. E, B, dan C. Oke. Sebelum kita menjawab soalan E dan B ini, untuk bentuk am ungkapan kuadratik, bentuk dia dalam bentuk inilah maksud teacher. Oke. Sudah kita belajar juga tadi. EX kuasa 2 tambah BX tambah C. Oke. Dengan syarat, nah ingat nih tadi. Ini dan ini. Now kita akan kira. Oke, kita akan
mengubah soalan ini kepada ungkapan kuadratik. Oke, macam mana teacher? Kita buat sama-sama dulu. Sebelum itu boleh pause dan boleh try buat sendiri dahulu, oke? And then baru start play balik supaya kita boleh cek jawaban sama-sama. Oke. Untuk question A, 4pi dalam kurangan 2 tolak pi. Macam mana untuk kita menyelesaikan soalan ini supaya kita boleh ubah kepada ungkapan kuadratik. Nah, cara dia macam ini saja. Oke, ini teacher panggil teknik ombak lah, teknik ombak. Oke. Maksudnya di sini 4pi mesti didarab dengan 2 dan 4pi mesti didarab dengan negatif pi juga. Oke, ingat sign. Sign ini jangan tertinggal. Nah, selalu pelajar akan tertinggal sign yang berada di depan pemboleh ubah ini. Negatif atau tolak ini adalah milik pi. So, 4pi, oke. Bisa direct tulis, oke. 4pi darab 2 jadi 8pi. Next, 4pi darab negatif pi. Negatif itu tolak 4pi kuasa 2. Nah, sebab ada 2 kali pi. Pi darab pi kuasa 2. Siaplah ungkapan kuadratik kita. Teacher macam mana mau tahu ini ungkapan kuadratik? Nah, kita tengok macam soalan yang kita buat tadi, ataupun kita boleh rujuk ciri-ciri dia di sini. Yaitu mempunyai satu pemboleh ubah, dan kuasa tertinggi piu ialah 2. Oke. Next, tentukan nilai A, B, dan C. Nah, kita tentukan nilai A, B, dan C. Oke. E sama dengan, ingat, E kan? E kawannya adalah X kuasa 2. Kita cari Pi kuasa 2. Yang samalah. Untuk memboleh ubah ungkapan ini adalah Pi. So, Pi kuasa 2. Maka E adalah 4. Oke, ini E tau. Next, B. B apa? B yang sebelah kawan dia adalah satu pemboleh ubah yang tidak mempunyai kuasa. Bukan tidak mempunyai kuasa tau, maksud teacher adalah kuasa 1, cuma X sahaja. Oke, so kita tengok P. So, 8. Nah, last kali C, apa pula C? C yang duduk solo-solo. Solo-solo. So, tiada sini kan yang duduk solo-solo? So, kosong. Kita sudah komplit menjawab soalan E. Ungkapan kuadratik dan nilai A, B, dan C. Next, kita buat soalan B pula. Kita buat lagi teknik ombak. Macam mana teknik ombak? Okay. Teacher, kenapa teknik ombak? Macam rambut pun ada. Mana-mana saja yang kamu selesa. Oke. So, maksudnya di sini 2x darab dengan x, 2x darab dengan 1. Oke, macam mana? 2x darab x dahulu. 2x kuasa 2. Next, 2x darab positif 1, 2x juga. Apa-apa nomor yang mendarab dengan 1, maka dia akan jadi diri dia sendiri. Yang untuk ombak pertama nih settle. Next kita komplitkan ombak kedua. Negatif 3. Negatif nih adalah milik 3 tau. So kita akan tulis sama-sama. Negatif 3 darab x. Jadi negatif 3x. Negatif 3 darab 1. Negatif 3 darab 1 akan dapat negatif 3. Sama juga apa-apa darab dengan 1 akan jadi dirinya sendiri. Oke, sekarang teacher ini ke jawaban dia, bukan. Kita kena simplify mana yang boleh. Oke, mana yang boleh simplify? Maksud teacher permudahkan itu adalah yang ini. Oke, yang ini. So, yang ini kita salin balik saja. 2x kuasa 2. Kenapa boleh simplify ini teacher? Sebab pemboleh ubah x dia sama. Kedua-dua kali ini mempunyai pemboleh ubah x sahaja. X
X. 2X, 3X. So, 2X tolak 3X akan dapat negatif X. Nah, negatif 1X lah, cuma teacher tidak tulis 1 itu, sebab dia sama juga. Itu kena tahu-tahu. Oke, kita sudah simplify yang ini, then kita salin balik saja negatif 3 itu. Settle untuk menulis ungkapan kuadratik. Sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C. Oke. Nilai E yang mempunyai pemboleh ubah yang ada kuasa 2. So, kita tengok sini. 2. Settle untuk B. Nah, B pula negatif 1. Jangan lupa ambil negatif. Negatif ini adalah milik 1X. Oke, so negatif 1. Pemboleh ubah pula tidak perlu ambil. Sekarang C. Nah, C yang duduk solo-solo. So, negatif 3. Settle. Ini adalah jawaban untuk B. Kita ada ungkapan kuadratik dan kita ada menentukan nilai E, B, dan C.